kha'ahu. Adik Humairah boleh sekali sebut. Aghi Kha'ahu. kha'ahu. Aghin kha'ahu. Semua? Aghi kha'ahu. Biar senang ingat. Kadang-kadang kita tak ingat hamzah, ain, lepas tu apa ya, dah tak ingat dah. Kita boleh rangkumkan macam tu. Inilah huruf-huruf dia. Kalau berjumpa je nun mati, lepas tu ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf izhar ni, maka kita kena jelaskan bacaan dia. Apa contoh dia? Kenapa dinamakan, sebelum kita pergi kepada contoh, izhar halqi? Pasal apa? Siapa tahu? Pasal apa dinamakan izhar halqi? Perkataan halqi tu, siapa tahu? Amin? Tahu? Cuba tengok kat skrin ni. Kerana huruf tersebut keluar dari halkum. Halkum, halqi, adik-beradik lah tu, sepupu sepepat semua tu. Jadi kita ambil lah huruf-huruf izhar tadi dalam contoh bacaan Al-Quran. Contoh Rasulun amin. Amin baca Rasulun amin. Dia sebut nama dia pula sendiri kan. Tengok tanwin dua hadapan berjumpa dengan hamzah. Ada tak amin tadi baca Rasulun amin? Dengung. Ada tak? Tak ada kan? Dia dijelaskan. Dia kena Rasulun amin. Semua Rasulun amin. Itu contoh tanwin. Contoh yang nun mati pula. Anda nampak mati ni berjumpa dengan hamzah. Hamzah salah satu daripada huruf daripada salah satu huruf izhar. Bacaannya man amana. Semua Man amana. Fadilah seorang. Man amana. Lagi sekali. Man amana. Itu contoh hamzah. Kita tengok pula contoh huruf ha yang tanwin juga. Alimun halim. Semua Alimun halim. yang mana satu hukum izharnya? Tanwin. Ya, pandai. Yang tanwin dua hadapan ni berjumpa dengan huruf ha. Ha termasuk huruf idgham ke iqlab? Izhar. Saja Ustaz nak keliru kan. Sebenarnya kan kita belajar izhar sekarang. Ha juga termasuk salah satu huruf izhar halqi. Kalau yang nun mati pula berjumpa dengan ha, contoh dia di sini min hadid. Semua Min hadid. ya Nabil. Cuba bunyikan. Min hadid. Jangan mina tak nak. Terus matikan. Min hadid. Sekali lagi Nabil. Min hadid. Bagus. Begitu juga contoh-contoh yang seperti mana di bawah ni. Ain ada, ghain ada, ha ada. Adik Anis nak huruf apa contoh? Ain ke, ghain ke, ha ke, kha? Mana? Cuba pilih je. Cepat. Ain. Kuat sikit. Ain. Nak ayat ain. Okey, kita test sama-sama ain. Cuba bunyikan yang ni. 1, 2 mula. Sami'un alim. Semua sekali lagi. Sami'un alim. Yang mana satu izhar halqinya? Sami'un. Un ni tanwin berjumpa dengan ain. Ain termasuk juga huruf izhar halqi. Maka tak boleh baca sami'u. Tak boleh. Dia kena un. Bunyikan unnya tu. Biar jelas. Ataupun yang nun mati berjumpa dengan ain. Siapa yang belum kena? Adik Amin? Adik Amin pula. Adik Fadilah belum kena? Cuba. Man. Man amila. Lagi sekali. Man amila. Amin ulang. Man amila. Man amila. Ain. Jangan lupa ain. Kita dah belajar ain kat mana? Kat tengah-tengah halqu. Man amila. Semua. Man amila. Bagus. Itu dipanggil tadi semua tadi. Contoh-contoh tadi. Apa hukumnya tadi? Ingat? Izhar. Izhar halqi. Pasal apa dinamakan halqi? Sebab huruf-huruf tu adalah huruf-huruf yang berada di halqum. Apa huruf dia? Aghin kha'ahu. Ulang. Aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu. Ya, okey, bagus. Ya, adik-adik penonton di rumah, yang tadi tu izhar halqi. Lepas tu nun mati dan tanwin yang seterusnya selain daripada izhar. Itu tadi yang pertama. Yang kedua idgham. Apa dia? Idgham. Apa maksud idgham? Dari segi bahasa, okey Fadilah, macam nak jawab? Apa dia? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dia ada masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dari segi istilah, sama-sama kita baca. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Dalam kurungan? Huruf idgham.
Apa dia huruf idgham? Adik dengar baik-baik. Yarmalun. Apa dia? Yarmalun. Iaitu ya, ra, malun, mim, lam, waw dan nun. Ada 6. Kat situ pecah pula. Yang idgham bi gunnah yang dengan dengung yauman. Sebut Yauman. ya, waw, mim, nun. Dan bila gunnah lagi senang. 2 huruf je. Yang tinggal tadi, yarmalun tadi, iaitu lam dengan ra yang tak sebut. Yang tak dengung, lam dengan ra dibaca tanpa dengung. Tak apa, kita tengok contoh. Jangan risau adik-adik, penonton di luar, jangan risau, jangan teruja. Cuba baca ni dulu. Adik Humaira, cuba baca. Hudallil muttaqin. Lagi sekali. Hudallil muttaqin. Ya, cuba tengok tanwin kat skrin ni berjumpa dengan huruf lam. Tengok adik Humaira dia baca hudal. Nampak tak dia masukkan hudal. Dia tak baca hudan lil. Dia tak sebut hudan D-A-N, bukan. Dia hudal. Itu maksud memasukkan. Tetapi adik Humaira ada dengung tak? Dia baca ni macam ni tak? Hudal lil. Tak dengung kan? Dia laju je sebab berjumpa dengan lam ataupun ra. 2 atas ni tak dengung. Cuba contoh yang ra pula. Adik Amin. Ghafurur Rahim. Ya, sebelah dia Min Rabbik. nun ni dah tak bunyi, jangan baca min rabbikum. Dia terus mir rabbikum semua. Min Rabbikum. Namanya idgham bila gunnah. Memasukkan tanpa dengung. Itu dalam bahasa Arab ni idgham bila gunnah. Selebihnya iaitu ya, waw, mim, nun, yauman yang Ustaz sebut tadi tu. Semuanya dengung. Masuk pun masuk juga, kemudian dengung pula lagi. Biasa dengung berapa harakat? 6 ke 5? 6. Saja je nak uji salah tu men. Dengung semua 2 harakat aja. Berapa harakat? 2. Iaitu gerakkan 2 jari. Contoh yang nun ni sampai ya. Hittatun naghfir lakum. Semua? Hittatun Naghfir lakum. Tun ni tanwin 2 hadapan berjumpa dengan nun. Kemudian didengungkan pada kadar 2 harakat. Tengok sebelah dia. Lan nasbir. Semua penonton di rumah sekali sama-sama. Lan nasbir. Kalau dia baca macam ni betul tak? Cuba dengar ya. Lan nasbir. Betul tak? Salah. Pasal apa? Sebab dia tak dengung. Pandai adik-adik semua. Lan nasbir. Semua? Lan nasbir. Pandai. Begitu juga kita ambil contoh lagi huruf apa ya? Waw. Waw. Wa walidin wa ma walad. Semua? Wa walidin wa ma walad. Mana yang idghamnya? Siapa tahu? Wa walidin. Dia tu. Ya, tepat amin. 10 markah setengah Ustaz bagi. Iaitu tanwin 2 di bawah berjumpa dengan huruf waw. Waw juga termasuk dalam huruf-huruf idgham. Pandai. Sebelah dia. Wa min waraih. Semua? Wa min waraih. Ya. Nun mati berjumpa dengan huruf waw. Satu lagi perlu tambahan Ustaz. Kalau huruf-huruf idgham ni, pada huruf-huruf idgham tu di atasnya ada sabdu ataupun tasydid. Dipanggil idgham kamil. Apa dia? Idgham kamil. Cuba tengok yang contoh-contoh kat depan tadi skrin tadi, yang mana satu di atas huruf idghamnya ada sabdu? Hudal kan, lagi ghafurur kan, hittatun. Di atas nun itu ada sabdu. Bikalimatim kan. Itu semua idgham kamil. Masukkan sempurna sebutan huruf yang selepasnya. Tapi kalau yang macam waw dengan ya, di atasnya ada tak huruf yang bertanda sabdu? Ada tak? Tak ada ya. Kita bunyi pun macam tak sempurna aja. Dipanggil idgham naqis. Apa dia? Naqis. Kita bunyikan wa walidin wa ma walad. Semua? Wa walidin wa ma walad. Ya. Okey. Habis satu hukum yang dinamakan idgham. Tapi ada pengecualian sikit. Ya, perkataan ni adik kat dalam Al-Quran ada 4 aja perkataan ni yang macam idgham tapi dia tak panggil idgham. Dia kena izharkan. Ada setengah yang panggil izhar mutlak. Apa dia? Izhar mutlak. Kita hafal dulu perkataan dia.
Sinwan. Sebut. Sinwan. Qinwan. Kinwan. Bunyan. Bunyan. Dunya. Dunia. Sinwan, qinwan, bunyan, dunya. Senang. Itu je perkataan yang kat dalam Al-Quran yang tak boleh baca sinwan, qinwan. Salah semua tu. Bunyan. Salah. Dunya. Tak boleh. Walaupun macam idgham. Dia kena baca jelas. Sinwan. Semua. Sinwan. Surah Ar-Ra'd ayat 4 ataupun Qinwan. Kinwan. Surah Al-An'am ayat 99 atau Bunyan. Bunyan. As-Saff ayat 4. Betul juga Ad-Dunya. Dunia memang banyak. Ad-Dunya. Ad-dunya. Surah An-Nahl sebagai contoh ayat 30. Ini semua tidak didengungkan. Dipanggil izhar apa tadi? Izhar mutlaq. Pandai Fadilah. Bagus. Barulah kita masuk iqlab. Yang kedua tadi, yang pertama izhar halqi, kemudian yang kedua iqlab. Adik juga boleh rujuk muka surat 12. Ataupun boleh tengok muka ustaz yang handsome ni. Ataupun boleh tengok skrin. Iqlab maksudnya apa dia semua? Dia tulis kat sini. Suara berubah. Suara berubah. Daripada syumbang kepada tak syumbang ke apa? Tak ada. Maksud dari segi berubah tu dari segi bahasa memalingkan sesuatu kepada sesuatu. Dari segi istilah cuba adik Anis baca kan? Menukarkan nun mati dan tanwin kepada mim, lalu diikhfakannya di sisi huruf ba, serta kekal dengung pada huruf pertama iaitu nun atau tanwin. Sama juga nun ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka didengungkan dan ditukarkan kepada huruf mim. Kalau kat dalam rasam Osmani dia ada mim kecil tu. Nak jelaskan lagi adik-adik macam biasa. Kita tengok contoh. Yang warna biru tu dah dia panggil hukum iqlab. Wa anta hillum bihadzal balad. Semua? Wa anta hillum bihadzal balad. Hillun sebenarnya tanwin dua di hadapan berjumpa dengan huruf ba. Tengok ustaz dah katakan tadi kan, di atas dia ada mim kecil biasanya kat dalam rasam Osmani. Kita bunyi tanwin dua hadapan tu dah tak bunyi lun, dimasukkan kepada, ditukarkan kepada bunyi mim. Hillum, lum, L-U-M, lam waw mim, lum. Kan bunyi mim tu walaupun ini adalah huruf ba, sebab dia katakan iqlab. Sekali lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. Semua. Wa anta hillum bihadzal balad. Ataupun satu lagi contoh yang bawah dia, nun mati juga. Tadi yang tanwin atas, yang ni nun mati berjumpa dengan huruf ba. Kita ambil yang pendek je. Bidzambihim. Semua. Bidzambihim. Dek Umairah, cuba bunyikan. Bidzambihim. Dengung. Dengung ke tak dengung? Dengung. Berapa harakat dengung? 2. Kalau dengung ni biasa 2 harakat je. Jangan kata tak dengung pula. Gerakkan 2 jari. Cuma ada orang tanya. Tadi ada Nabil tanya ke ustaz kat belakang tadi. Ustaz, nak gerakkan jarinya macam mana? Bidzambihim. Bidzambihim. Laju je ke ataupun lambat? Bidzambihim. Macam mana? Semuanya mengikut kadar bacaan kita. Kalau kita bacaan hadar, laju, gerakannya pun sedikit laju. Kalau bacaan lambat, tahqiq, gerakan dia pun lambat sikit. Contoh dia baca lambat. Bidzambihim. Semua? Bidzambihim. Dia baca perlahan. Kalau laju sikit. Bidzambihim. Semua? Bidzambihim. Tu. Semuanya gerakannya mengikut kadar yang laju yang kita baca. Tu dinamakan iqlab. Habis cerita iqlab. Senang sangat dek. Kita sambung lagi nun mati dan tanwin satu lagi. Izhar tadi dah, idgham dah, iqlab dah. Apa yang tinggal? Ikhfa. Pandai adik-adik semua. Sebelum kita nak bagi contoh dia adik, apa contoh, apa makna ikhfa? Tersudah kat sini. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Kita tengok, menyembunyikan iaitu tidak mengeluarkan bunyi suara huruf nun mati atau tanwin apabila ia bertemu dengan salah satu huruf ikhfa.
Bunyi bunyi tanwin ataupun nun mati tu dah tak ada dah. Hilang, kita sembunyikan sedikit. Dia sebut tadi apabila bertemu dengan huruf ikhfa. Tahu huruf ikhfa ada berapa? Tahu. Berapa? Amin? 15. Berapa? 15. 15. Tapi ustaz pun nak kira pun terlupa-lupa. Senang je formula nak kiranya, iaitu tolak huruf izhar halqi akhin khu'ahu, tolak lagi huruf yarmalun iaitu idgham, betul? Tolak lagi huruf iqlab iaitu ba. Selebih itu dinamakan ikhfa hakiki, iaitu 15 huruf tadi. Ini contoh dia. Ini sebahagian contoh. Ta contohnya. Kita tak boleh baca waman taba Melayu betul. Dia tak boleh juga terus masuk macam itu kau. Wamat taba pun tak betul. Dia di antara bunyi izhar dengan idgham. Jadinya bunyinya macam ni. Waman taba. Semua? Waman taba. Nak suruh adik Fadilah pula bunyikan. Waman taba. Jangan man, masukkan sikit ta. Waman taba. Fadilah sekali lagi. Waman taba. Kita dah nak masuk ta sikit ya. Sebab idgham ni di antara bunyinya di antara izhar. Kalau izhar bunyinya macam mana? Waman kan. Kalau idgham wamat. Tetapi di antara izhar dengan idgham, jadinya bunyi wama begitu. Contoh pula huruf sa. Coba adik Amin bunyikan. Min samarah. Semua ikut. Min samarah. Dengung ke tak dengung soalan Ustaz? Dengung. Adik Amin kurang sikit dengung tadi. Min samarah. Semua? Min samarah. Ya. Contoh lain, kita langkah sikit. Contoh yang bawah ni, zal. Dengar Ustaz bunyikan dulu. Munzir. Semua? Munzir. Nun mati bertemu huruf zal. Zal salah satu huruf ikhfa. Ikhfa hakiki. Boleh? Cuba tes adik Anis, jangan takut. Cuba bunyikan. Yang ni. Fa'im zalalatum. Semua ikut? Fa'in zalatum. Adik Anis bunyi betul kan dah? Betul lah, bagus. Tapi dia sebut zalal tu terlepas. Zalalatum, zalala. Ada le pula. Matikan. Fa'in zalaltum. Adik Anis kau sekali lagi. Fa'im zalalatum. Bagus. Semua ikut? Fa'in zalatum. Yang mana tu ikhfa-nya? Nun bertemu za. Nun mati bertemu zai ya, inza. Tak boleh in, dia kena in, masuk zai sikit. Jelas ya. Ustaz nak bagi kesimpulan hukum nun sukun dan tanwin apa yang telah kita pelajari tadi. Ni yang pertama izhar, huruf-huruf dia ingat lagi aghin khu'ahu. Sebut Aghin khu'ahu. Lepas tu kita telah belajar iqlab, satu huruf je iaitu huruf Ba. Kemudian idgham, campurkan dua-dua ni, kita namakan dia yarmalun. Sebut Yarmalun. tetapi lam dengan ra ni tidak dengung, dinamakan idgham juga tapi bila gunnah. Yang ya waw mim nun ni, mim nun wawiyah ni, yauman tu dinamakan idgham bi gunnah. Ya, selebih huruf selain daripada huruf izhar, huruf iqlab dan huruf idgham, semua tu dipanggil huruf-huruf ikhfa. Semuanya kalau adik kira macam kat skrin ni, semuanya ada 15 huruf. So 15 tambah 6 berapa? 21. 21 tambah 1 22. 22 tambah 6 berapa? 28. Cukuplah huruf hijaiyah 28. So siapa cakap 30 tadi? 30. Tak ada yang cakap kan? 30 tu tadi lam alif dengan alif. Dia sekadar huruf-huruf kat dalam Al-Quran. Tapi dalam tajwid hanya huruf hijaiyah ada 28 sahaja. Ya, adik-adik penonton di rumah yang melihat CD Bijak Tajwid, kita tadi telah mengetahui tentang nun mati dan tanwin. Kali ini kita nak beraktiviti sikit bersama dengan adik-adik semua. Sedia semua untuk beraktiviti dan bermain? Sedia. Senang saja arahan Ustaz. Iaitu di atas meja sana ada contoh-contoh nun mati dan tanwin yang misteri. Tak tahu, mungkin dia iqlab, mungkin ikhfa, mungkin idgham dan sebagainya.
Adik cabut je yang mana satu idaman qalbu, adik-adik. Pilih je yang mana adik minat. Kemudian sesuaikan dengan contoh-contoh ataupun nama-nama hukum nun mati dan tanwin di hadapan. Sama ada izhar, idgham, ikhfa atau iqlab. Jelas? Jelas. Okey. Untuk memulakan, kita laili tamplong sama-sama. Siapa yang ke depan dulu? Boleh? Mulakan. 1, 2, mula. Laili tamplong. Siapa kena tu? Nabil. Cuba Nabil. Cabut yang mana contoh misteri. Ke sini. Tunjukkan. Ghafurur Rahim. Tunjuk pada kawan. Ghafurur Rahim. Yang mana satu tu hukum dia. Cuba tampal, sesuaikan. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Yang mana tu? Tampalkan dia. Ya, bagus. Sama-sama bunyikan. Ghafurur Rahim. Idgham bila gunnah. Bagus. Tepukan untuk Nabil. Betul. Okey, seterusnya. Tadi lagi. Siapa pula yang kena? Kita tengok. 1, 2, mula. Laili tamplong. Pandai. Fadilah. Okey, Fadilah. Cuba cabut yang mana satu. Contoh-contoh misteri. Ya, pilih. Ambil je. Tu dia. Mari sini tunjuk pada kawan. Contoh apa tu? Bacakan. Rasulun amin. Tunjuk pada kawan. Rasulun amin. Ya, yang mana satu tu hukum dia tu agak-agaknya Fadilah. Sesuaikan. Idgham, ikhfa, iqlab, izhar. Nasib baik betul. Bacakan semua. Rasulun amin. Bagus. Apa hukum dia? Izhar. Izhar halqi. Bagus. Satu tepukan untuk adik Fadilah. Ya, kita teruskan lagi. Kita lihat tampilan lagi sekali. 1, 2, mula. Laili tamplong. Siapa kena? Umairah. Pilih yang mana contoh misteri. Sesuaikan dengan hukum nun mati ataupun tanwin. Tunjukkan dulu pada kawan-kawan. Bunyi apa tu? Sami'un alim. Tunjuk pada kawan. Sami'un alim. Yang mana satu tu? Matchingkan, sesuaikan. Adik Umairah. Ya, dekat hukum apa tu adik-adik semua? Izhar. Betul ke hukum izhar? Betul. Sama-sama baca. Sami'un alim. Tanwin berjumpa dengan huruf izhar. Apa huruf izhar kat situ? Ain. Pandai semua. Satu tepukan untuk Umairah. Teruskan. Lihat lagi. Kita tengok siapa pula yang kena. Ayo, 1, 2, mula. Laili tamplong. Siapa? Adik Anis. Sila adik Anis pilih dulu. Ya. Apa itu? Cuba tengok. Apa jawapannya? Okey. Tunjuk pada kawan-kawan, rakan-rakan. Wujuhun yawma izin. Tunjuk pada Ustaz. Kawan-kawan. Wujuhun yawma izin. Yang mana satu tu? Wujuhun yawma izin. Ya. Ustaz tolong tekankan. Ya. Cuba baca semua. Wujuhun yawma izin. Yang mana? Tanwin berjumpa dengan? Ya. Dinamakan apa? Idgham bi gunnah. Dengung ke tak dengung? Berapa harakat Anis yang tampal tadi? 5 ke 6? 2. Adik Anis tak terkeliru. Bagus. Satu tepukan untuk dia. Lagi tak habis lagi. Kita lihat lagi sekali. 1, 2, mula. Laili tamplong. Siapa? Abang. Silakan Abang Amin. Pilih. Tunjukkan pada adik-adik lo. Bunyikan sekali. Anda. Sekali. Anda. Baik, dengungkan sikit. Anda. Yang mana satu tu yang dengung tu? Matchingkan dan sesuaikan. Sesuaikan. Ikhfa. Adik-adik semua baca. Lagi sekali. Bukan in. Ini tersilap baris ni. Baris ke atas. Da. Semua. Ya. Apa hukum dia? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Satu tepukan lagi untuk Abang Amin. Bagus. Kita ada banyak contoh lagi. Kita lihat lagi sekali. 1,
Okey, adik Anis dah sedia untuk lat-lat? Okey, 1, 2, mula. Lat-lat-lari tamplung. Siapa tu? Siapa kena? Nabil kena lagi sekali. Okey, tak apa. Silakan. Contoh apa tu? Baca sendiri dulu, lepas tu tunjuk pada kawan-kawan. Dakan-dakan. Dengung sikit. Dakan-dakan. Yang mana satu? Sesuai kan? Sesuai kan? Dan sesuai kan? Ikhfa? Okey, tampal di kawasan ataupun di tempat ikhfa. Okey. Bunyikan rakan-rakan semua. Dakan-dakan. Ya. Dengung tak dengung? Dengung. Yang mana tu? Apa dia huruf ikhfa-nya kat sini? Dal. Dal. Pandai semua. Satu tepukan untuk Nabil lagi sekali. Bagus. Okey. Tadi ada lagi beberapa kertas misteri yang belum siap lagi tu. Kita lihat lagi. 1, 2, mula. Lat-lat-lari tamplung. Siapa? Adik Humairah sekali lagi. Silakan cabut. Bacakan. Rabbum bizambihim. Dengar sikit. Dengar sikit. Bizam bihim. Cuba. Rabbum bizambihim. Ya, bagus. Agak-agak yang mana tu? Pandai sesuai je dengan ketinggian adik Humairah ya. Cuba semua bunyikan. Rabbum bizambihim. Apa dia letak kat hukum mana ni? Iklab. Apa huruf iklab? Ba. Ya, ba satu sahaja. Dengung pada kadar 2 harakat. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Biasanya kat dalam Rasam Osmani dia ada taruh mim. Mim tanda mim apa? Mim kecil je. Okey. Teruskan. Nak tali lagi sekali. 1, 2, mula. Lat-lat-lari tamplung. Siapa yang kena? Abang Amin. Ya, Abang Amin. Silakan Abang Amin. Cabut. Ada 3 lagi kertas. Kalau tinggal 2, kita want to sum aja. Okey. Tunjukkan pada kawan-kawan. Semua tengok ni. Sekali lagi Abang Amin. Wa man ya'mal. Wa man ya'mal. Okey, yang mana satu tu hukum dia? Wa man ya'mal. Ya. Idgham bi ghunnah. Apa huruf idgham bi ghunnah kat sini Abang Amin? Ya. 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 Cuba bunyikan sama-sama. Wa man ya'mal. Lagi sekali. Wa man ya'mal. Mai tu yang dengung kan Berapa harakat dengung? 2. Bukan 10. Tepat sekali adik-adik. Okey, ada tinggal 2 lagi tu. Cuba one to sum siapa yang tak kena lagi? Anis dengan Fadilah. Cuba one to sum siapa dulu yang kena? One to sum. Adik Anis menang. Silakan. Baca dulu. Tunjuk pada kawan-kawan. Wa anta hillum bihadza. Lagi sekali, kuat sikit. Tunjuk. Wa anta hillum bihadza. Wa anta hillum bihadza. Okey, yang mana satu? Hukum dia. Ya. Hukum dia iklab. Betul ke? Dia ada 2 kat sini sebenarnya adik. Kalau adik tengok wa anta ikhfa pun dia juga. Tapi yang adik Anis maksudkan yang ni tu, yang ada mim kecil tu, hillum bihadza. Hukumnya apa tadi semua? Iklab. Pandai. Tepukan biasa untuk Anis. Dan satu lagi sudah tentunya untuk adik Fadilah. Silakan. Apa yang misterinya? Bacakan, tunjuk pada kawan. Wa man ma'ah. Lagi sekali. Wa man ma'ah. Iya, yang mana satu tu? Ikhfa, idgham, izhar. Law kabiruna. Idgham bi ghunnah. Yang mana? Yang wa ke, yang mam ke, yang mana? Mam. Betul. Semua baca sama-sama? Wa man ma'ah. Lagi sekali. Wa man ma'ah. Apakah huruf idgham bi ghunnah kat sini? Mim. Mim, iaitu nun mati bertemu dengan huruf mim. Dengung ke tak dengung? Dengung. 9 harakat ke 10 harakat? 2. Aduh, dah pandai adik-adik. Tak terkeliru. Bagus. Satu tepukan untuk adik Fadilah. Moga-moga adik-adik di rumah sudah terhibur dengan permainan yang ringkas tadi untuk memantapkan lagi hukum nun mati dan tanwin sama ada bawah, baris atas ataupun tanwin 2 hadapan. Moga berjumpa lagi selepas ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini kita nak masuk cerita pasal pembahagian idgham adik-adik.
Sebelum ni idgham juga, tapi idgham berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Tapi pembahagian idgham yang Ustaz nak cerita hari ni, adik-adik di rumah semua penonton, iaitu tentang idgham yang berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf. Dia ada pembahagian dia. Tengok kat depan ni, iaitu 3 pembahagian. Pertama disebut idgham mutajanisain. Sebut idgham mutajanisain. Jangan sebut mutanajisain, itu jadi najis jadinya. Mutajanisain ini sama jenis. Yang kedua idgham mutaqaribain. Sebut idgham mutaqaribain. Dan ketiga mutamathilain. Sebut mutamathilain. Mutajanisain ini adalah makhraj sejenis. Itu sebab disebut mutajanisain. Janis. Kan dekat-dekat dengan Arab tu. Sama makhraj dia sejenis, tetapi berbeza sifat dia. Adik-adik ingat kan ta dal ta, todat kan satu makhraj. Betul juga tha zal dengan dha kan satu makhraj. Jenisnya sama. Lepas tu ba dengan mim kan fambu kat mulut. Kan sama jenis tapi sifat dia je berbeza. Macam dha tebal, zal nipis, ta tebal, ta nipis. Macam tu dah. Nanti Ustaz tunjukkan contoh dia. Kedua pula mutaqaribain. Apa dia? Mutaqaribain. Dia bukan sama jenis, berhampiran je makhrajnya. Tapi lain sifatnya. Lam dengan ra. Dia berhampiran, bukan sama makhraj. Ya? Qaf dengan kaf. Mula-mula datang qaf pangkal lidah. Lepas tu baru datang kaf. Dia berhampiran. Sebab mutaqaribain, qarib dalam bahasa Arab maksud dekat. Dan satu lagi yang paling senang, bin ajaib punya senang, iaitu mutamathilain. Apa dia? Sama je hurufnya. Dal bertemu dal, ta bertemu ta, fa bertemu fa dan sebagainya. Kita pergi kepada contoh. Yang mutajanisain dulu. Idgham mutajanisain yang sama jenis tadi, makhraj sama, ta dengan ta. Kita nak baca macam mana? Yang ta ni dah tak bunyi dah. Dia idgham dan masukkan pada ta terus. Bunyinya begini. Wa qalat ta'ifah. Semua? Wa qalat ta'ifah. Lat terus masuk ya, la, lepas tu masuk ta. Lat. Ta ni dah macam tidak ada. Dia ta dengan ta kan sama makhraj tapi sifat lain. Itu sebab dia namakan idgham mutajanisain. Ditambah pula dengan ta ni di atasnya ada sabdu ataupun tasydid dalam bahasa Arab. Jadi dia terus masukkan pada ta ni. Wa qalat ta'ifah. Semua? Wa qalat ta'ifah. Bagus. Sama juga dengan contoh yang di bawah ni, zal dengan dha. Dua-dua keluar lidah, betul tak? Fa zal dengan dha kan satu makhraj. Cuma sifat berbeza. Dha ni tebal, zal ni nipis. Okey, masukkan juga zal ni ke dalam dha. Macam mana nak masukkan? Bunyinya macam ni. Dengar baik-baik. Ilwalamtum. Semua? Ilwalamtum. Keluar lidah. Kalau tak keluar lidah dia bunyi macam z. Iz, tak nak iz, dia kena il. Ilwalamtum. Semua? Ilwalamtum. Tengok mulut Ustaz sekali lagi yang handsome ni. Ilwalamtum. Semua? Ilwalamtum. Bagus. Dinamakan idgham apa tadi? Mutajanisain. Contoh yang kedua tadi, idgham mutaqaribain. Dia dekat-dekat qaf dengan kaf, lam dengan ra. Ni contoh dia. Alam nakhluqkum. Qaf ni dengan kaf, masukkan terus qaf ni pada kaf. Jadinya lukum. Sekali lagi dengar Ustaz baca. Alam nakhluqkum. Semua? Alam nakhluqkum. Ya, cuba adik Fadilah seorang. Alam nakhluqkum. Iya. Okey, begitu juga lam dengan ra. Dia berhampiran. Itu sebab mutaqarrib berhampiran makhraj dia. Lam ni dah tak bunyi dah. Dia terus masuk pada ra ni. Sebab ra ni ada sabdu. Bunyinya begini. Qurrabbi. Semua? Qurrabbi. Cuba adik Nabil. Qurrabbi. Lagi sekali. Qurrabbi. Bagus. Itu dinamakan contoh apa? Idgham mutaqaribain. Dan satu lagi yang paling kacang bin ajaib yang Ustaz sebut tadi tu. Lam dengan lam. Bawah ni waw dengan waw.
Sama je mutamatsilain. Mutamatsilain ni yang sama je, misal sama, dua-dua misalnya sama. Iaitu lam dengan lam. Bunyinya macam mana? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ustaz fokuskan tempat yang tulisan biru ni. Yaj'al lahu. Semua? Yaj'al lahu. Allahu. Masukkan lam-lam. Ya, begitu juga begini. Waw dengan waw. Asaw wa kanu. Semua. Asaw wa kanu. Cuba Abang Amin seorang. Asaw wa kanu. Saw wa kanu, ya. Dinamakan idgham mutamatsilain sebab sama waw dengan waw, lam dengan lam. Jelas? Senang bukan? Senang adik-adik. Masuk pula sikit hukum mim mati. Ataupun kalau nak bahasa Arab sikit, mim sukun. Sebut? Mim sukun. Ataupun mim mati. Dia ada 3 sahaja, adik-adik. Senang. Tengok di hadapan, hukum mim mati sama ada jadi izhar syafawi ataupun ikhfa syafawi atau idgham apa? Idgham mithlain. Ataupun mutamatsilain. Kita pergi pada izhar syafawi, dibaca dengan terang. Semua nama izhar kat dalam hukum tajwid semua kena terangkan. Ada ingat izhar, ada ingat zahir. Ada ingat zahir, ada ingat terang. Terzahir, terterang, kan? Kedua mim mati adalah ikhfa syafawi, dibaca samar-samar dengung. Nanti kita akan tengok contoh, mesti adik jelas. Dan ketiga idgham, dimasukkan dengan dengung. Ni contoh dia. Huruf dia banyak sangat izhar syafawi ni. Ada 26 huruf. Tapi yang eloknya kita belajar yang bukan izhar syafawi dulu. Ikhfa syafawi dengan idgham mithlain. Kita tahu dua ikhfa dengan idgham ni, automatik kita tahu izhar syafawi berapa huruf dia. Sebab huruf dia banyak sangat. Kita pergi sekejap. Contoh ni apa ni? Izhar syafawi. Tak nak izhar, kita pergi contoh ikhfa syafawi dulu. Huruf dia satu je adik-adik, iaitu huruf ba. Apa dia? Ba. Huruf ba sahaja. Mim mati bertemu dengan ba. Ni mim mati, tengok kat skrin, mim mati berjumpa dengan huruf ba. Tengok yang bawah ni juga, mim mati bertemu dengan huruf ba. Ba saja huruf dia, satu huruf je. Maka kita bunyikan samar-samar begini. Kuntum bih. Semua? Kuntum bih. Tung ni dengung tau. Dengung juga sikit. Tung bih. Semua? Kuntum bih. Begitu juga yang bawah ni. Ya'lam bi anna. Ya'lam bi anna. Dengung ke tak dengung? Dengung. Berapa harakat? 2. Apakah huruf ikhfa syafawi? Satu saja, iaitu ba. Bagus. Yang kedua, idgham mutamatsilain, iaitu mim mati bertemu dengan mim. Satu juga huruf dia. Mim mati bertemu dengan mim. Satu juga huruf dia. Satu je. Ataupun mim mati bertemu dengan mim. Ni, mim mati bertemu dengan mim. Contoh yang pertama. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Semua? Bi'izni rabbihim min kulli amr. Perhatikan, mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain. Ada juga kadang-kadang orang namakan idgham mutamatsilain. Dua-dua boleh pakailah. Mim mati bertemu mim. Yang bawah ni bukan yang ini. Malakum wa malakum, mim mati bertemu mim. Bukan yang ni, bukan yang biru ini, yang ni. Mim mati bertemu mim. Ya, macam mana bunyikannya? Wa malakum min nakir. Semua? Wa malakum min nakir. Kum ni sebab mim mati. Sebab kita belajar mim mati, bukan nun mati. Yang ni nun mati. Nun mati bertemu nun ada juga hukum dia, idgham ma'al gunnah. Tetapi kita cerita sekarang ni mim mati, bukan nun mati. Dinamakan idgham apa tadi? Dinamakan idgham apa? Mithlain. Bagus. Maknanya huruf ikhfa syafawi ba, huruf idgham mithlain mim, selebihnya dipanggil izhar syafawi. 28 huruf tolak nun, tolak mim.
Tinggal berapa huruf? 26. 26 itulah selebihnya selain daripada mim dan ba dipanggil izhar syafawi. Kita tengok contoh. Izhar syafawi. Ni. Tengok. Alaihimna. Alaihim narum muqsadah. Semua? Alaihim narum muqsadah. Yang ni ya, alaihim. Mim mati bertemu dengan nun. Adakah mim mati bertemu mim? Tak. Mim mati bertemu ba? Bukan. Selain tu maknanya izhar syafawi. Alamak. Begitu juga macam yang bawah ni. Senang sangat ni, dek. Ni, mim mati bertemu dengan mim ke? Mim mati bertemu dengan ba ke? Bukan. Maknanya izhar syafawi. Contoh yang bawah ni bila izhar syafawi, jangan dengungkan. Inna sa'yakum lasyatta. Semua? Inna sa'yakum lasyatta. Boleh tak dia baca macam ni? Inna sa'yakum lasyatta. Syak giling-giling lagi. Boleh ke? Tak boleh. Sebab izhar. Izhar kena apa? Kena jelaskan, kena zahirkan. Itu dipanggil izhar syafawi. Habislah cerita mim mati. Ada 3 sahaja. Mim mati bertemu mim dipanggil idgham mithlai. Mim mati bertemu ba dipanggil ikhfa syafawi. Mim mati bertemu selain daripada mim dan ba dipanggil izhar syafawi. Pandai adik-adik. Okey, kita akan beraktiviti selepas ini. Nak main? Jangan ke mana-mana, adik. Jom kita main bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah banyak kita belajar adik-adik di rumah pelajaran tentang bijak tajwid ni. Adik pun dah banyak sangat belajar tentang ilmu tajwid dalam VCD bijak tajwid ni. Sekarang Ustaz nak uji minda adik-adik. Kita buat kuis kali ni. Sambil kita bermain, sambil kita menguji minda. Kita lawan kumpulan lelaki versus kumpulan perempuan. Boleh? Boleh. Senang saja. Kumpulan lelaki kita namakan kumpulan Khalid Al-Walid. Kumpulan apa? Khalid Al-Walid. Oh, pejuang hebat tu. Dan kumpulan perempuan namanya Fatimah Az-Zahra. Apa dia? Fatimah Az-Zahra. Ya, Amin. Oh, Amin tanya bisik kat Ustaz, kata, Ustaz, kami berdua lelaki, perempuan bertiga. Disebabkan Amin besar, dia jadi macam 2 orang. Jadi dia macam bertiga juga. Kumpulan adik perempuan pun 3 orang juga. Senang je. Sebelum nak jawab, ambil bola pingpong yang di atas meja tu. Nampak semua? Nampak? Ada banyak huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal sampai beberapa huruf. Dah ambil, letak kat balang yang sebelah dia. Kemudian tunjukkan dulu, sebelum letak kat balang sebelah dia tu, tunjukkan Ustaz, huruf apa? Sebab di sini ada soalan-soalannya. Kalau ba, Ustaz pun carilah ba kat sini dan bersiap sedia untuk jawab soalan Ustaz. Betul dapat 2 markah, salah tulur ayam. Iaitu kosong. Jelas? Senang bukan? Bersedia untuk main? Sedia. Kita mulakan cabutan bola bertuah pingpong itu dengan kumpulan Khalid Al-Walid dahulu. Silakan, cabut. Goncang-goncang dulu. Ya, huruf apa? Tunjuk pada Ustaz. Nun. 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 Sekejap ya, soalan dia nun. Mana nun ni? Dengar baik-baik soalannya ya. Mudah sahaja. Sebutkan contoh izhar syafawi. Contoh izhar syafawi, alaihim narum muqsadah. Yang mana satu tu? Alaihim na. Alaihim narun, iaitu mim mati bertemu huruf Nun. betul ke adik-adik buat? Betul, 2 markah untuk kumpulan Khalid Al-Walid. Ya, kita berikan 2 markah di situ. Ya. Kita tengok kumpulan Fatimah Az-Zahra dapat jawab ke tidak. Cuba kacau bola tu, pilih satu, goncang-goncang dulu. Lagi. Okey. Huruf apa tu? Ustaz nak tengok sikit. Tunjukkan. Ha pedas, sebut. Ha. Okey, ha. Mana ha ni? Ha. Ini macam baju adik kat rumah aja. Ha, senang aja. Adik Humaira, dengar ya baik-baik. Ini Ustaz rasa adik Humaira boleh jawab ni. Sebutkan contoh idgham mutamathilain. Faqad dakhalu. Lagi sekali. Faqad dakhalu. Yang mana tu?
Wa qad dakhalu, yang dal ada dua tu kan. Wa qad dal satu, sambung lagi dakhalu. Ada dua dal. Dinamakan idgham apa tadi? Mutamatsilain. Hebat adik ni. Kumpulan Fatimah Azhara dapat 2 markah lagi. Ya. Nampaknya begitu sengit sekali pusingan kali ini. Kita berpindah lagi kepada kumpulan Al-Khalid Al-Walid. Silakan. Cabut lagi sampai habis bola pingpong tu. Lagi. Okey. Tunjukkan pada ustaz dapat nombor apa? Ba. Kuat sikit. Ba. Terkejut ustaz. Mana ba. Baju adik ni ba ni. Ada soalan kat belakang ni. Dengar baik-baik ya adik Nabil. Sebutkan pula contoh idgham mutaqaribain. Qurrabi. Lagi sekali. Qurrabi. Iaitu lam dengan ra. Dia dekat-dekat dia punya makhraj. Bunyi tak lam tu wakul? Bunyi tak?